asas utama menjadi Indonesia untuk pembinaan bangsa ini tidak lain tidak bukan ialah bahasa yang diterima bersama. Dan inilah yang telah dipecahkan oleh elit di Indonesia lama sebelum mereka merdeka. Bukanlah bahasa dipertuturkan oleh majoriti pribumi dia. Kalau tengok majoriti Profesor Theo Kok Seong mengakui bahwa Malaysia sebetulnya berusaha meniru konsep bangsa seperti bangsa Indonesia. Yakni, konsep bangsa dalam pengertian politik, bukan dalam pengertian ras. Hal itu dicoba lewat program Wawasan 2020 di era Mahathir Mohamad, dengan tujuan membentuk bangsa Malaysia, tapi rupanya gagal. Selain itu, Malaysia juga meniru konsep Pancasila. Dan di Malaysia, dinamakan rukun negara. Tapi rukun negara rupanya juga kurang berhasil. Nah, Malaysia juga ingin meniru cara penamaan bahasa. Bahasa Melayu Malaysia sempat dinamakan pula dengan nama Bahasa Malaysia. Tapi rupanya tetap gagal menyatukan kaum di Malaysia. Ada video menarik mengenai kegagalan bahasa Melayu ini. Yuk kita simak. Apa yang Datuk bayangkan tadi, itu ialah satu tragedi kepada negara kita. Sebab saya melihat pendekatan integrasi yang kita gunakan ini ialah hasil daripada nilai yang ada pada orang Melayu yang tidak memaksa orang lain. Dalam sejarahnya begitu kita lihat. Ada toleran di situ, ada tolak ansurnya di situ yang kaya dengan kata kaji budaya, sosial budaya Melayu. Tetapi kalau kita lihat di rantau Asia Tenggara kita ni, suasana cukup berbeza. Di Thailand misalnya, negara tidak akan berkompromi dengan sistem pendidikan. Bukan saja sistem pendidikan berbeza, tetapi nama pun juga mesti memakai nama Thailand. Seperti nama orang Melayu di Thai banyak ditukar kepada Thai. Di Indonesia, bukan saja surat khabar atau pendidikan, nama juga orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoa sewaktu Soekarno dulu. Soeharto. Bahkan semua mereka menggunakan nama Indonesia. Dan perayaan sambutan Tahun Baru Cina pun hanya dibenarkan waktu zaman Gus Dur. Itu menunjukkan bagaimana negara begitu mengawasi. Negara cukup cemburu dengan nilai yang selain daripada yang diutamakan oleh negara. Malahnya di negara kita ni, kalau kita telah bersetujui tentang nilai-nilai utama dan kita mengharapkan integrasi berlaku tapi bukan dengan paksaan macam yang dipraktiskan oleh negara jiran kita tadi. Gambaran yang Datuk beri tadi, nilai tolak ansur orang Melayu itu telah disalahgunakan oleh pihak tertentu. Tadi Datuk sebut asas utama menjadi Indonesia untuk pembinaan bangsa ini tidak lain tidak bukan ialah bahasa yang diterima bersama. Dan inilah yang telah dipecahkan oleh elit di Indonesia lama sebelum mereka merdeka, iaitu tahun 1928. Kalau kita lihat proses itu cukup unik, cantik sekali sebab mereka memilih bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu di Kepulauan Indonesia ni bukanlah bahasa dipertuturkan oleh majoriti pribumi dia. Kalau tengok majoriti pribumi itu adalah bahasa Jawa. Tapi mereka sanggup menggunakan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu dikira bahasa lingua franca diterima oleh kebanyakan pelabuhan di Nusantara itu. Malahnya di negara kita ini, yang menjadi kita kata pusat perkembangan bahasa Melayu dan kita telah bersetujui sewaktu meletakkannya dalam perlembagaan kita. Kita anggap perkara itu sebagai sambil lewa atau bagaimana sehingga menyebabkan kita berada di situasi sekarang. Komponen bahasa. Bagi saya, soalan itu boleh diberi respons dari pelbagai sudut lah. Mungkin yang pertamanya, tadi saya ada sebut kontrak sosial itu kan, yang sebenarnya ialah perjanjian antara etnik itu. Dan ialah tujuan pertamanya untuk memperoleh kemerdekaan daripada British. Dan kalau kita lihat dari segi bahasa Melayu ini, yang bukan Melayu itu tidak melangsaikan bahagian mereka lagi, walaupun sudah 67 tahun kita merdeka. Buktinya masih ada yang tidak boleh berbahasa Melayu. Jadi apabila kita bercakap tentang
kebolehan berbahasa Melayu ini kita pun praktikal juga. Maknanya kecekapan yang munasabah sifatnya. Kalaulah seorang Cina itu sebagai contoh, keciciran sekolah rendah lagi dan sekolah vernacular pula, dan kini bekerja sebagai seorang mekanik kereta. Jadi kita fahamlah mutu bahasa Melayunya kan. Jadi kalau kita biasa baiki kereta dengan mekanik orang Cina, barangkali dia kata ini punya barang, itu punya barang. Dia guna perkataan punya. Masih tidak berubah. Ya, maknanya sebab pendidikan dia rendah kan. Itulah permasalahan bahasa Melayunya. Tetapi kalau pendidikannya tinggi, lulusan universiti dan kini ahli parlimen lagi. Jadi tak bolehlah bahasa Melayunya ini punya, itu punya. Mesti yang ini, yang itu. Jadi dalam kita menuntut pengetahuan yang baik terhadap bahasa negara pun kita harus praktikal lah. Jadi bagi saya, bahagian orang bukan Melayu itu, khususnya ataupun sebagai contohnya orang Cina itu, mereka belum melangsaikan bahagian mereka pada kontrak sosial itu. Dari segi bahasa. Kegagalan membentuk bangsa Malaysia tak hanya disebabkan oleh bahasa, tapi juga sistem pendidikan di Malaysia yang masih membolehkan sekolah beraliran Cina dan India. Yuk kita lanjut lagi. Dalam waktu yang singkat sahaja, bahasa Melayu akan menjadi bahasa kecil. Jadi bahasa Melayu beralih daripada menjadi satu bahasa yang besar pada zaman dahulu, dan sewaktu kita merdeka pun bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa negara. Ia bahasa yang besar, tetapi nampaknya kita sendiri kan, orang Melayu sendiri, kerajaan sendiri pun telah menggantikan peranan bahasa Melayu yang penting-penting itu secara perlahan-lahan ataupun secara mendadak digantikan dengan ataupun oleh satu bahasa yang lebih berprestij, iaitu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu takkan pupus dalam erti hilang selama-lamanya, tetapi bahasa Melayu akan pupus dalam pengertian ia telah beralih daripada menjadi satu bahasa yang besar pada zaman dahulu, dan sewaktu kita merdeka, dan tak lama lagi ia menjadi bahasa yang kecil saja, yang peranannya dalam ranah-ranah kecil, bukan ranah kenegaraan. Jadi malang sekali lah. Saya kira dan secara kolektif pun kita mahu, kita ada hasrat menjadikan bahasa Melayu itu bahasa perpaduan. Itu telah dinyatakan dalam Penyataan Razak, diangkat dalam Akta Pendidikan kita, dan dalam Dasar Perpaduan Negara pun disebut bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, dan dalam Dasar Kebudayaan Negara pun disebut peranan bahasa Melayu itu sebagai identiti nasional kita, identiti budaya untuk rakyat kita. Jadi saya kira perlu kita lihat kembali lah, khususnya peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan itu. Ya, bahasa ada kuasa menyatu padukan ummah. Ia dilakukan oleh Indonesia berjaya sekali, sehingga kan bukan saja orang Indonesia, setiap seorang itu fasih berbahasa Indonesia. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat. Dan kalau kita lihat keadaannya di Malaysia, ia seperti langit dengan bumi lah. Jadi sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Ya, sebelum ini saya semacam mengatakan bahawa kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Dan seterusnya
dalam bidang pendidikan pun bukan nampaknya lah, memang terbukti kita juga gagal dalam kita menghasilkan anak bangsa yang bersatu padu lah, dalam erti kata ada jati diri kebangsaan itu kan, yang dipupuk melalui sistem pendidikan kita. Tetapi sayangnya sistem pendidikan kita ni, khususnya pada peringkat sekolah rendah itu, bukan lebih lah, memang memecah belahkan daripada menyatu padukan. Kerana pada usia begitu muda, pada waktu rebung yang sepatutnya kita manfaatkan itu, kita telah pun memecah belahkan anak bangsa kita melalui sistem pendidikan kita yang menggalakkan dan membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang begitu muda. Dengan kita mengadakan pendidikan berbagai aliran itu. Dan begitulah guys pandangan Profesor Theo mengenai kegagalan membentuk bangsa Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.